Seterusnya, kita sambung pembelajaran kita. Okey, kalau sebelum ni sudah belajar ulasan, sudah belajar tentang ringkasan, sekarang rumusan. Okey, rumusan dengan ringkasan ni lebih kurang sahaja, tapi dia ada sedikit perbezaan. Yang membezakanlah merumus macam mana, meringkaskan macam mana. Okey, kamu akan seperti biasa, kamu akan dibagi bahan rangsangan, teks, yang mana 250 hingga 300 patah perkataan dan kamu kena buat satu rumusan. Ringkasan, ulasan, rumusan ni memang jawapan kamu tidak boleh lebih daripada 100 patah perkataan. Jadi sama juga, kamu kena cari 5 isi penting. Jadi penting untuk kamu tahu tema apa, kehendak soalan apa, baru carilah isi-isi yang menjawab kepada kehendak soalan. Okey, macam biasa langkahnya yang pertama, cari tema, cari kehendak soalan. Tema apa? Tema tu topik. Cuba baca teks tu. Selalunya ayat pertama teks yang kamu kena bagi tu menunjukkan sudah tema apa. Ayat kedua teks yang kamu dibagi tu pula menunjukkan kehendaknya apa. Carilah kata-kata kuncinya situ. Okey, lepas tu bila sudah tahu kehendak soalan apa, kehendak soalan dan tema tu, ambil pembaris, ambil pensel ataupun highlighter, garislah di teks tu isi-isi yang menjawab kepada kehendak soalan. Lepas tu tulis dalam satu perenggan. Jangan lebih 100 perkataan. Dalam tulis tu, lepas tulis tu semak ejaan kamu, tanda baca kamu semua tu. Pastikan jangan lebih daripada 100 patah perkataan. Okay. Ini adalah contoh ya. Contoh soalan rumusan. Saya baca. Baca petikan di bawah ini dengan teliti. Berdasarkan petikan tersebut, tulis suatu rumusan. Panjangnya rumusan anda hendaklah tidak lebih 100 patah perkataan. Jadi ulasankah, ringkasankah, rumusankah memang tidak boleh tu kamu lebih daripada 100 patah perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Siapa rasa mau ubah-ubah. Tapi pastikan kamu ubah tu maksudnya tetap sama. Kalau selalunya macam kamu berminat kan mau ubah, kamu carilah perkataan yang kamu boleh gantikan tapi maksudnya sama, sinonim kan. Tapi kalau rasa tidak pandai, jangan kalau rasa tidak dapat ubah, jangan ya, ambil langkah selamat. Jadi bezanya, tengok ni. Sama juga ni dalam teks berterabur tu isi-isinya. Memang kamu kena baca sekurang-kurangnya 3 kali. Paling kurang 3 kali lah. Tapi kalau sebolehnya kalau lebih lagi bagus. Sebab rumusan dan ringkasan ni. Rumusan ni dia tricky sikit. Tricky macam mana kalau ringkasan tadi kan. Dia bagi sudah ni. Dia bagi tema pasal apa. Penderaan kanak-kanak. Punca-punca sebagai kehendak. Dia bagi sudah. Jadi kamu tinggal tulis senaraikan sejak isi. Nampak ni? Tetapi yang menjadi masalah untuk rumusan ni, kamu tidak akan dibagi tahu temanya pasal apa. Topiknya pasal apa memang kamu tidak akan tahu. Pertama, kedua, kehendak soalan kamu tidak tahu. Jadi ini bergantung dengan kamu. Kefahaman kamu. Kalau tema dan juga kehendak soalan sudah salah, memang isi tu pun memang salah. Sebab itu, saya suruh kamu baca teks ini paling kurang pun 3 kali. Sekali baca memang apa bani. 2 kali baca samar-samar lagi. 3 kali baca insya-Allah kamu dapat tahulah teks ni pasal apa. Dan pasal apa, cerita pasal apa paling banyak. Langkah-langkah kah, peranan kah. Baru boleh kamu tu cari isinya. Jadi, selalunya tips. Ayat pertama ni. Ayat pertama kan. Ini ayat pertama ni. Ayat pertama. Ayat pertama.
Kan? Ayat pertama ni kamu jumpa tu tema dia. Ni, nampak ni, nilai murni merupakan amalan yang baik, amalan baik yang diamalkan oleh seseorang dan diterima baik dalam masyarakat. Kalau kamu tak faham juga, kamu baca salah sampai 3 kali. Oh, fokusnya di mana? Fokusnya tema lah. Fokus tu tema, tajuk. Okey. Nampak sudahlah ini. Nilai murni dia punya tema, topik, tajuk, fokus. Fokus teks ni pasal nilai murni. Jadi jumpalah ni temanya. Apa? Okey. Nampaklah kan temanya pasal apa? Okey, sudah dapat tema. Sekarang cari kehendak. Ini memang bahaya ni rumusan. Kalau kamu salah tema, salah kehendak, sesat. Isi yang kamu bagi ni tidak relevan. Okey, sekarang cari dia punya kehendak. Cari di mana? Cari pada ayat kedua. Sudah baca kan nilai murni kan? Okey, sekarang kita mula ayat ni kita guna warna lain. Sekarang ini. Dalam dulu ni. Okey, sekarang kamu cari kehendak tu di ayat kedua. Cari di kenapa sini? Okey. Cari di ayat kedua kehendaknya ni. Ini ayat kedua. Penerapan nilai-nilai murni dalam kalangan masyarakat sangat penting untuk mewujudkan masyarakat hidup dalam suasana ni. Ayat kedua. Ayat pertama tadi cari tema. Ayat kedua cari apa? Cari kehendak. Kehendak soalan. Cari kehendak soalan. Penerapan nilai-nilai murni. Pasal nilai-nilai murni kan. Dalam kalangan masyarakat. Ni kata kuncinya. Kata kuncinya. Kata kuncinya. Kata kuncinya. Sangat penting. Sangat penting. Kenapa dia highlight kata sangat? Sangat penting. Maksudnya, kata kehendaknya ialah penting. Maksudnya kepentingan. Nampaklah tu. Selepas kehendak soalan, terus dia bagi isi. Ni, nampak. Terus dia bagi kamu isinya. Nampakkah? Penting. Untuk isi pertama. Dapatkah? Ni. Terus dia bagi kamu isi satu. Sebenarnya kehendak ni kamu boleh cari dekat betul dengan isi satu. Okay. Sekarang selamatlah sebab kamu sudah tahu temanya, kamu sudah tahu kehendak soalannya dan dia sangat dekat dengan isi satu. Jadi kamu bolehlah cari isi kedua, isi ketiga, isi keempat. Dia mesti ada dalam satu perenggan tu mesti ada isi. Tu nampak isi satu, perenggan dua, ni perenggan tiga. Selalunya macam tu lah, 5 isi ya. Jadi kalau sudah siap dicari isinya, apa yang kamu buat? Tulis dalam jawapan penuh. Okey. Tulis dalam jawapan penuh. Okey. Yang membezakan ringkasan dengan rumusan ni, rumusan dia ada pendahuluan. Ada apa? Pendahuluan. Ada pendahuluan. Pendahuluan. Cikgu nak dapat tulis cantik-cantik. Ada pendahuluan. Okey. Jadi ni, nampak ni pendahuluannya. Kamu mulakan ayat dengan macam ni. Memang kamu kena tirulah. Petikan, membincangkan. Ni. Kehendak soalan tu. Tulis balik. Tulis balik.
petikan membincang. Memang inilah formatnya. Petikan membincangkan. Ataupun petikan tentang. Petikan tentang apa? Tulis balik kehendak soalan tu. Tulis balik kehendak soalan dekat pendahuluan. Rumuskan. Inilah merumuskan. Kita bagi tahu dulu mula-mula. Teks tu pasal apa? Pasal kepentingan. Lepas tu masukkanlah. Ni, isi pertama. 1, isi pertama. Lepas tu isi kedua. Okay. Isi ketiga. Isi keempat dan isi kelima. Okay. Kamu boleh tengok tu ada 5 isi kan? Ada 5 isi. Lepas tu, kamu kena buat apa? Kamu kena buat penutup. Boleh juga dalam satu ayat tu kamu gabungkan 2 isi. Macam di sini dia buat begitulah. Tapi, kena pandai selamat. Kena pandai guna kata hubung yang okey. Kalau boleh asing-asingkanlah. Jadi saya tahu ada 5 isi. Ada 5 isi penting yang kamu tulis. Okey, lepas tu akhirnya ada penegasan. Dengan itu, itu penegasan. Ini penutup. Ini penutup. Penutup ni apa kamu buat? Penegasan. Nampak ni kenapa penegasan? Tengoklah dia punya kata hubung. Perlulah. Perlulah. Okey. Dengan itu amalan yang ini perlulah diamalkan oleh ini kan boleh buatlah. Asalkan masih dalam tema dan kehendak yang sama. Okey, itulah yang membezakan ringkasan dengan rumusan. Kalau ringkasan kamu bagi sejak terus isi. 5 isi terus bagi. Tapi mula dengan kehendak lah. Okey, ini sama juga mula dengan kehendak tapi kamu guna ayat petikan membincangkan apa. Yang ini bukan isi ni. Kamu kasih tahu dulu teks tu pasal apa. Baru kamu bagi isi. Ada 5 isi. Ingat ya, jangan lebih 100 patah perkataan. Okay. Itu sahaja untuk rumusan. Okay. Sebenarnya, yang paling penting ialah teknik. Kamu kena tahu teknik sahaja. So, bila tahu teknik, senanglah tu 10 hingga 15 markah dalam tangan. Okay.